Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid tahun 4. Hari ini cikgu akan mengajar kamu semua pelajaran RBT iaitu unit 2, pengenalan kepada reka bentuk. Okey, kita lihat dalam gambar ini ada sebuah keluarga sedang seronok makan bersama-sama. Di belakang mereka adalah bangunan-bangunan. Ni bangunan, ada bangunan menara KLCC, menara berkembar KLCC. Okey, baik. Okey, kita lihat reka bentuk sesebuah bangunan tentunya berbeza antara satu sama lain. Begitu juga dengan objek yang ada di sekeliling kita. Okey, kita lihat bangunan pun ada pelbagai bentuk. Ada yang berbentuk kon seperti menara berkembar. Ada yang berbentuk tinggi dan lurus dan sebagainya. Ataupun ada contoh menara condong di Teluk Intan Perak. Bentuknya condong. Okey, baik. Okey, seterusnya. Apakah reka bentuk? Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Okey. Reka bentuk ni bermaksud corak ataupun bentuk suatu produk yang direka. Maknanya sesuatu produk yang dihasilkan dengan pelbagai rupa dan bentuk. Okey, kita lihat. Yang pertama, reka bentuk gelas. Kita lihat ada 3 contoh gelas di situ. Okey, kita lihat ada contoh 3 gelas di situ. Ada yang berbentuk besar dan bulat. Ada yang bentuk tinggi dan kurus. Ada yang berbentuk ada melengkung di bahagian tengah gelas tersebut. Maknanya gelas mempunyai pelbagai bentuk. Okey, kita lihat kuih. Reka bentuk kuih. Ada yang berbentuk bulat. Okey, ada yang berbentuk segi empat seperti kuih lapis. Kalau kamu lihat kuih yang ada berbentuk seperti donat, berbentuk bulat. Ada berbentuk bersegi seperti kari puff dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya, cikgu akan ceritakan tentang kepentingan reka bentuk. Okey, baik. Setiap reka bentuk mempunyai kepentingan dalam kehidupan kita. Antaranya, okey, yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Okey, contohnya, okey, di situ ada gambar seorang murid yang sedang mengeluarkan buku daripada bagnya. Maknanya apa pentingnya reka bentuk? Okey, reka bentuk bag yang digunakan adalah untuk mudah murid tersebut menyimpan buku-bukunya. Okey, yang gambar di atas, seseorang yang sedang mengeluarkan duit daripada dompetnya. Reka bentuk dompetnya sesuai untuk duit yang akan dimasukkan dan disimpan di dalam dompet tersebut. Okey, seterusnya. Membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Okey, contohnya cerik. Okey, reka bentuk cerik berbentuk bulat dan ada muncung di hadapannya. Fungsi muncung di hadapan cerik tersebut adalah untuk memudahkan bagi menuang ataupun mengisi air daripada cerik ke dalam cawan ataupun gelas dengan mudah. Okey. Seterusnya, menjimatkan masa. Okey, menjimatkan masa. Okey, ada 2 contoh di sini. Satu, kereta api Tanah Melayu. Satu lagi, monorail ataupun kereta api laju. Okey, kegunaan kedua-dua ni adalah untuk membawa penumpang ke destinasi yang telah dipilih. Tetapi beza antara kedua-duanya, KTM Tanah Melayu yang di sebelah kiri adalah gambar kereta api yang digunakan
sebelum ini dan masih lagi digunakan untuk perjalanan yang jauh. Okey, yang sebelahnya adalah monorail ataupun kereta api yang lebih laju yang digunakan untuk ke destinasi juga tapi dalam bandar. Okey, tapi beza kedua-duanya adalah dari segi kelajuan. Okey. Dia lebih cepat sampai, menjimatkan masa. Yang gambar sebelah kanan adalah kereta api yang lebih laju, yang cepat sampai. Jadi boleh menjimatkan masa. Okey. Seterusnya, mempunyai pelbagai pilihan mengikut citarasa, kemampuan dan gaya hidup. Okey, contoh seperti kasut. Okey, kasut ada pelbagai bentuk. Manusia kita pun sendiri akan memilih kasut mengikut citarasa yang kita suka. Kita suka bentuk dan warna yang pelbagai, terpulang pada diri kita sendiri. Okey, baik. Okey, dan kerjaya pilihan saya. Kerjaya pilihan pun mempengaruhi dalam reka bentuk. Contoh seperti pereka grafik. Pereka grafik dia akan terlibat secara langsung dengan bentuk sebab dia akan mereka sesuatu bentuk. Chef juga terlibat secara langsung dengan reka bentuk kerana memikirkan cara untuk membentukkan sesuatu bentuk makanan dan sebagainya. Okey, baik. Itu saja. Semoga ilmu yang pelajaran yang kita dapat hari ini dapat kita gunakan di masa akan datang. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.